Salam hormat, bersama saya Bu Mawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi 6 Ogos. Hanya 10% lagi untuk capai imuniti kelompok dan diyakini Sarawak akan mencapainya menjelang akhir Ogos itu. Ini keyakinan yang disuarakan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg pada sidang media selepas melawat operasi Pasukan Vaksinasi Perubatan Medan CMVT di Long Singut Ulu Baleh Kapit semalam. Setakat Sarawak kini mencapai tahap 70% populasi dewasanya lengkap menerima dos kedua vaksin COVID-19. Jelas Datuk Petinggi Abang Johari, jumlah berkenaan adalah termasuk kadar vaksinasi di pedalaman yang juga berjaya mencecah peratusan yang tinggi. Di kawasan Kapit, bahagian Kapit, saya telah diberitahu mereka telah mencapai dos kedua 84%. Bermakna herd immunity sudah ada di Kapit, di bahagian Kapit. Minggu lepas saya di Nangga Jagao, di Kenawit. Kenawit pun 86%. Bermakna ini adalah satu indikator bahawa Sarawak akan mencapai herd immunity dalam masa hujung bulan Ogos ini. Beliau menambah pemberian vaksin di pedalaman Sarawak turut banyak dibantu oleh CMVT Angkatan Tentera Malaysia yang kini berjaya memberikan suntikan vaksin kepada lebih 7,000 penduduk. Di Long Singut yang menempatkan perkampungan Kenyah berhampiran perbatasan di antara Sarawak dan Kalimantan itu, sebanyak 187 orang penduduk selesai menerima suntikan vaksin dos kedua. Pasukan sama baru-baru ini juga ke Pasai Siong di Sibu bagi memberikan suntikan vaksin kepada penduduk di lokasi tercetusnya kluster terbesar Sarawak, kluster Pasai. Terdahulu, beliau turut diberi taklimat mengenai perkembangan di penempatan tersebut termasuk isu kemudahan infrastruktur dan permasalahan penduduk yang tidak mempunyai kerakyatan. Ketua Menteri turut meluluskan peruntukan bagi pembinaan jalan bersimen, gereja dan dewan untuk perkampungan berkenaan. Kerajaan negeri komited membantu golongan individu tanpa status kewarganegaraan di Sarawak untuk didaftarkan sebagai warga negara Malaysia. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar James Jemput Masing memberitahu, ini berdasarkan bilangan penduduk di Long Singut, khususnya generasi muda, masih tidak memiliki dokumen pengenalan diri. Jelas Tan Sri Dato' Amar James, perkara tersebut merupakan suatu yang merugikan kerana golongan ini berpotensi menjadi tenaga kerja yang dapat menyumbang kepada negeri ini. Beliau menambah dalam lawatan bersama Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg ke Long Singut semalam, beliau berkesempatan mengenali 2 orang anak muda tanpa status kewarganegaraan yang berjaya memperolehi 6A dalam keputusan Sijil Pelajaran Malaysia dan telah diterima untuk menjalani latihan industri di Pejabat Residen dan Daerah Kapit. Justru beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Baleh komited mengatasi isu status kewarganegaraan yang dihadapi penduduk Long Singut, khususnya generasi muda, demi menjamin masa depan mereka. Inisiatif kerajaan negeri membantu membeli lambakan hasil tani daripada golongan petani kecil sekaligus mengelak kesan jangka panjang pengurangan keluasan tanaman buah-buahan. Kesan ini mungkin terjadi sekiranya ramai para petani tidak mampu menanam semula buah-buahan akibat kerugian dialami semasa pandemik COVID-19. Menurut Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Taleh Saleh, di Sarike lebih RM40,000 telah dibelanjakan setakat ini bagi membeli lambakan hasil tani yang tidak dapat dijual berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Jelasnya, ia dibeli melalui Pertubuhan Peladang Kawasan dan Jabatan Pertanian sebelum diagihkan kepada penduduk setempat. Setakat semalam, hampir 1 tan buah-buahan dan sayur-sayuran yang dibeli daripada petani melalui inisiatif ini diagihkan kepada petugas dan sukarelawan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Suara Sarike. Pada petani-petani di luar sana, sekiranya mereka mempunyai masalah dari segi penjualan produk-produk mereka untuk berhubung dengan Persatuan Peladang kawasan Sarike yang dipengerusikan oleh pemancar. Dato' Len yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Kuala Rajang ditemui semasa menghadiri majlis penyerahan buah-buahan dan sayur-sayuran itu di Dewan Suara Sarike.
Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB mengingatkan penduduk tempatan serta semua industri yang beroperasi di Sarawak agar tidak melakukan pembakaran terbuka. NREB menerusi kenyataan media memaklumkan bahawa pembakaran terbuka adalah penyumbang utama terhadap kemerosotan kualiti udara di Sarawak yang boleh memudaratkan kesihatan awam serta boleh menjejaskan ekonomi negeri. Selain itu, cuaca panas dan kering ketika ini menyebabkan potensi berlakunya kebakaran di kawasan mudah terbakar seperti di tanah gambut dan tapak pelupusan sampah. Rekod pemantauan NREB juga mendapati sebanyak 252 titik panas dikesan dari Januari sehingga Julai 2021 berbanding 201 titik panas pada tahun 2020 dan 280 pada tahun 2019 bagi tempoh yang sama. Bilangan ini dijangka terus meningkat jika keadaan cuaca panas dan kering berterusan sehingga pertengahan September depan. Peningkatan kes pembakaran terbuka ini adalah disebabkan oleh aktiviti pertanian sara diri penduduk tempatan, pembukaan tanah untuk pertanian komersial serta kebakaran hutan dan belukar. Oleh yang demikian, penduduk tempatan dan pihak industri terutamanya sektor pertanian disarankan agar mengamalkan operasi sifar pembakaran terbuka serta menggunakan kaedah yang lebih mesra alam seperti composting atau mulching bagi tujuan pelupusan sisa biomas tumbuhan dan pembukaan tanah. Pihak yang menyebabkan atau melakukan pembakaran terbuka boleh dikenakan hukuman mengikut Seksyen 30(1)(a) dan 30(2) Ordinans Sumber Asli dan Alam Sekitar 2019. Pembakaran terbuka boleh dilaporkan ke pejabat NREB berdekatan atau WhatsApp hotline NREB di 013-7595-866. Kerahsiaan laporan adalah dijamin. Baik saudara, seterusnya kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 4 Ogos. Kes baharu COVID-19 malam mencecah 759 kes dengan daerah Kuching mencatatkan kes tertinggi iaitu 330 kes diikuti Subis 160 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN menerusi kenyataan media memaklumkan 666 kes merupakan kes tidak bergejala manakala 93 kes bergejala. Jumlah kes baharu yang dilaporkan itu sekaligus menjadikan jumlah kumulatif kes COVID-19 di Sarawak sebanyak 79,522 kes. Selain itu, 2 kes kematian juga dilaporkan dengan melibatkan seorang wanita berumur 48 tahun di Hospital Bintulu dan seorang lelaki berusia 61 tahun di Hospital Miri. JPBN turut melaporkan 5 kluster baharu melibatkan kluster komuniti iaitu 2 di daerah Kuching merupakan kluster Kampung Seratau dan kluster Kampung Bintawa Ulu. 2 lagi kluster dikesan di daerah Lundu iaitu kluster Kampung Sebat Melayu dan kluster Kampung Pueh. 1 kluster turut dikesan di daerah Tatau melibatkan kluster Nanga Serenggas. Sementara itu 4 kluster diisytiharkan tamat semalam iaitu kluster Sungai Kotak Meradong, kluster Tanjung Lelengau Pakan, kluster Luteng Telangusan dan kluster Belimbing Bau. Ini menjadikan 90 kluster aktif di Sarawak. Baik, dalam perkembangan sama, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN mengisytiharkan 4 lokaliti di Sarawak dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD yang melibatkan 2 di Kuching manakala 1 lokaliti masing-masing di Meradong dan di Sri Aman.
Dalam kenyataan media harian, JPBN memaklumkan PKPD di Rumah Faizal, Kampung Engkeramut, daerah Seri Aman dan Rumah Rentap Sungai Rayah Bintangor di daerah Meradong berkuat kuasa semalam. Manakala PKPD di Kampung Bintawak Tengah dan Ulu, daerah Kuching pula bermula hari ini hingga 19 Ogos. PKPD di Rumah Nyambar Dabai, Baroh Groban di daerah Kabong juga bermula hari ini hingga 20 Ogos. Sementara itu, 3 tempat di daerah Beluru dilanjutkan PKPD mulai hari ini hingga 12 hari bulan, iaitu di Rumah Labo Anak Abid Jambatan Lemua Bakong, Rumah Ambon Anak Menggat Jambatan Lemua Bakong serta Rumah Seman Anak Ringgi Sungai Nat Jalan Samling Tinjar. JPBN turut memaklumkan 2 kawasan ditamatkan PKPD semalam, iaitu Rumah Bat Doris Simpang Koko Sarike dan Kuartus Pekerja Ramawin Sendirian Berhad Kemenang Industrial Estate Bintulu. Seorang lelaki berusia 29 tahun yang disyaki terlibat dalam kejadian khianat dengan api melibatkan kebakaran 2 buah rumah di Kampung Semarang Jaya berjaya ditahan. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Asmon Bajah menerusi satu kenyataan media memaklumkan lelaki tersebut berjaya ditahan pada pukul 10.30 pagi semalam. Tahanan reman suspek di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah akan dipohon di Mahkamah Magistrat Kuching pukul 8 pagi ini untuk tindakan siasatan lanjut. Dalam kenyataan tersebut, turut mendedahkan suspek mempunyai 10 rekod kesalahan lampau terdiri daripada kes narkotik dan jenayah harta benda. Hasil saringan awal juga mendapati suspek positif dadah jenis metafentamin. 2 kertas siasatan telah dibuka terhadap suspek di bawah Seksyen 435 Kanun Keseksaan iaitu khianat dengan api yang memperuntukkan hukuman penjara selama tempoh sehingga 7 tahun dan boleh dikenakan denda Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Kira-kira pukul 2 pagi semalam, pihak polis menerima satu panggilan kecemasan daripada orang awam ekoran kebakaran yang melibatkan 2 buah rumah di Kampung Semarang, Kuching. Sekian berita pagi Sarawak. Lindung diri, lindung semua. Saya Bumawen. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.